Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imamul Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah masuk dalam Kitabul Azkar. Kitabul Azkar bab yang ke-247. Babu fadli hilakiz zikri wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghairi uzrin. Tengok, tajuk dia pun lengkap dah. Bab keutamaan, kelebihan majlis zikir. Duduk dalam majlis zikir kita dapat berapa kelebihan. Dan anjuran untuk selalu mengikutinya. Jadi anjuran supaya kita sentiasa dalam majlis zikir, dan larangan meninggalkannya tanpa sebab, tanpa keuzuran jangan. Jadi zikir di sini bukan saja duduk zikir gak duduk mengatik saja lah, dengan makna yang luas. Tanda majlis zikir di sini sebagaimana yang ditafsir oleh sebahagian ulama tabi'in, majalisul halali wal haram, iaitulah majlis ilmu. Majlis ilmu yang membincangkan tentang halal, haram, syurga, neraka, itu dia panggil majlis zikir. Macam majlis kita duduk hari ni, nama majlis apa ni? Majlis zikir. Jangan ada orang salah faham pula, ustaz tak berzikir pun. Tidak ada afdaluz zikri la ilallah. Itu satu. Mana majlis zikir tu luas. Majlis ilmu, majlis zikir. Kita ambil Quran, baca, tadarus, majlis zikir. Jadi majlis zikir ni majlis mengingati Allah Azza wa Jalla, menyebut nama Allah, itu dia panggil majlis zikir. Galakkan supaya kita duduk dalam majlis zikir ni besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita hadis panjang-panjang malam ni. Panjang hadis dia ni. Ada 3 hadis. Kita baca dulu hadis dia. Kita tengok, rasanya baca saja hadis ni pun sudah memadai dah. Kita memahami dah apa yang dikehendaki di dalam hadis ini. Sebelum kita pergi kepada hadis, terlebih dahulu kita pergi kepada firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang menyeru, berdoa, memanggil Tuhannya di pada waktu pagi dan pada waktu petang dengan mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana nak tengok kedudukan dunia. Ayat ini dalam suratul Kahfi ayat 28. Para jemaah ingat ke tidak, di dalam majlis tadabbur kita kepada surah Al-Kahfi, ana ada hurai panjang hadis ayat ini, iaitulah ayat ini Allah memperingatkan Rasulullah Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam supaya tidak tergoda dengan rayuan ataupun pujukan pembesar-pembesar kafir. Puak-puak kafir Quraisy, puak-puak kafir mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Muhammad, macam mana kami nak masuk Islam? Macam mana kami nak duduk dalam majlis kamu? Mu duduk sekali dengan orang miskin-miskin, dengan Suhaibnya, dengan Salmannya, dengan sahabat-sahabat yang lemah. Tengok baju dia pun tak selesa aku duduk, busuk," macam-macam dia kata ke sahabat. Jadi kalau nak suruh kami beriman, buat majlis VIP. Pasal tu kita sekarang ni ada majlis VIP, dia panggil. Tak mau ni orang miskin-miskin, tak mau buat majlis suku. Maka Allah Ta'ala berturut, wasbir nafsak, ya Muhammad, jangan hirau kepada cadangan puak-puak kafir ni. Tak payah. Dia nak masuk Islam, tafadhal. Nak halau orang yang Islam yang miskin ni, la. Kenapa? Yad'una rabbahum, mereka ini ikhlas di dalam iman mereka.
Dia masuk Islam bukan kerana projek, dia masuk Islam bukan kerana nak jawatan, masuk Islam bukan kerana apa? Yad'una rabbahum yuriduna wajhah, yang semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Maka projek rancangan PKP nak ketepikan orang Islam ni tidak berjaya. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita di sini supaya kita sentiasa berada dengan orang-orang yang mengajak manusia yad'una rabbahum bil ghadati wa ashi, pagi, petang, siang, malam, duk ajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah masjid kita ni makmur, alhamdulillah. Daripada lepas subuh ada ke tak ada? Yad'una rabbahum ada ke tidak? Ada, daripada pagi lagi ada. Malam ada, petang ada, tengah hari ada. Jadi jangan kita mufarakah, jangan lari daripada majlis ilmu, kerana Allah Ta'ala perintah supaya kita duduk bersama dengan orang yang menyeru pada Allah pagi, petang, siang, malam. Alhamdulillah, ayat ini walaupun turun pada peristiwa tersebut, kata ulama tafsir, al-ibratu bi'umubil nafzi la bi khususis sabab. Ibrah, ayat itu diambil kepada umum lafaz dia, bukan khusus pada sebab. Kalau khusus sebab agak banyaklah ayat tak turun kita. Bila ayat turun kita Melayu duduk sini. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab 247 ini. Saya baca nombor asal hadis 1447. Dalam kitab kita ni 1454 Jadi ambil nombor asal dia 1447. Ini bilangan daripada awal hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Hadis ni panjang, kita terus kepada terjemahan. Awal tu yang ambil berkat sikit baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita bersabda apa? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang yang selalu berzikir. Jadi malaikat, kerja malaikat ni anak namakan malaikat peronda. Kerja dia duk meronda, cari orang duduk zikir, orang duduk belajar. Yaltamisuna ahla zikri fa ija wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla, dan jika mendapat suatu kaum, jika mereka jumpa satu kaum yang sedang berzikir, insya-Allah malam ni dia jumpa kita di sini, mereka saling berseru, dia panggil sama-sama malaikat, dia kata apa? Halumu ila hajatikum, marilah, mari, inilah apa yang kamu cari. Jadi malaikat yang jumpa ni, dia akan SMS, akan apa ni, bagi maklumat kepada malaikat yang sedang berjalan lagi ronda, mari sini, sudah ada ni. Maka mereka mengelilingi kaum tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke atas langit dunia. Jadi malaikat ni sambung sampai ke langit. Allah Akbar. Ramai mana malaikat? Jangan tanya berapa bilangan malaikat. Ana dah sebut beberapa kali cara-cara nak kira bilangan malaikat kan. Bila sampai ke langit dunia, itu maknanya langit yang paling bawah sekali lah, langit dunia ni. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Maka Allah tanya pada malaikat. Tuhan tahu semua. Tanya ni bukan nak tahu, tanya ni nak suruh malaikat tahu kelebihan orang yang duduk dalam majlis zikir. Ini Tuhan kata apa? Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku, malaikat, hamba-hambaku duduk buat apa tu? Duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir tu, dia buat apa? Malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu. Ada yang duduk tasbih, subhanallah. Ada yang bertakbir, Allahu Akbar, bertahmid, alhamdulillah, dan mengagungkanmu. Jadi ada yang duduk zikir, ada duduk baca Quran, ada pada dalam majlis, ada macam-macam. Maka Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Yang dia semangat sangat duduk zikir tu, mereka pernah tengok aku ke? Malaikat menjawab, tidak.
demi Allah mereka tidak pernah melihat Tuhan. Lalu Allah bertanya, bagaimana jika mereka pernah melihat aku? Mereka kuat berzikir tu tak pernah tengok aku. Lagu mana kalau dia tengok aku? Allahu Akbar. Malaikat menjawab, seandainya sahaja mereka melihat engkau ya Rabbi, nescaya mereka akan lebih tekun beribadat kepadamu dan akan lebih mengagungkanmu dan akan lebih banyak lagi bertasbih kepadamu. Tentu dah. Kalau mereka tengok, kita ni kalau tengok Allah dengan mata kepala kita, agak-agaknya mampu ke nak tidur? Tak akan mampu nak tidur. Tak mampu lagi nak makan. Kita akan berpuasa terus, kita akan berdiri malam sebab kita nampak Allah. Yang kita tak nampak ni pun ada mata hati yang nampak. Dia panggil ainul basirah. Tengok dengan mata hati kita. Hak ni pun ramai ulama-ulama, orang-orang soleh dah tak lena tidur dah. Dah ramai orang-orang yang soleh, orang baik-baik dah tak lalu makan, puasa terus. Sebab mata hati dia celak, dia seolah-olah dia nampak Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dalam hadis, a'budullaha ka'annaka tarah. Kemudian Allah bertanya lagi, famadha yas'alun? Tuhan tanya lagi, famadha fayaqul famadha yas'alun? Apa yang mereka minta? Yang tadi dia duduk tasbih, yang ni dia minta apa pula? Dia minta. Malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka minta nak masuk syurga. Mereka nak syurga. Kan kita selalu doa, Allahumma rizqna adkhilnal jannah, minta masuk syurga ya Rabb. Allah tanya lagi. Allah tanya pula malaikat, apakah mereka pernah melihat syurga? Yang dia nak sangat syurga tu, mereka pernah tengok ke syurga je? Malaikat menjawab, tak pernah tengok ya Rabbi. Kalau kita tengok syurga, lagi kuat ibadat kan. Tak tengok ni pun semangat dah kita ni, alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala bertanya, bagaimana kalau mereka melihat syurga? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihat syurga, nescaya mereka akan lebih mendambakannya, lebih semangat lagi nak, lebih menginginkannya dan lebih senang kepadanya. Allah bertanya lagi, mereka minta perlindungan apa? Mereka tak mahu apa dalam duduk ni? Malaikat menjawab, mereka minta perlindungan daripada neraka. Mereka tak mahu, minta jauh daripada neraka. Famimma yata'awwazun qal yaqulu yata'awwazuna minan nar. Allah tanya lagi, sudahkah mereka melihat neraka? Jawab malaikat, tidak, demi Allah mereka belum pernah melihatnya. Allah tanya, bagaimana sekiranya mereka melihat neraka? Malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka akan lebih jauh dan lebih takut daripadanya. Kita tak berani dalam nak buat mungkar, tengok neraka duduk nyala di mata kita. Bila dengar lagu ni, fayaqulur Rabb, Allah Ta'ala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allahu Akbar. Tuan-tuan kata alhamdulillah belakang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dalam majlis zikir. Lalu Allah berfirman, saksikanlah wahai malaikat bahawa aku telah mengampuni mereka. Allahu Akbar. Ushidukum, Tuhan kata kepada malaikat, anni qad ghafartu lahum, aku telah memberi keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis zikir. Allahu Akbar. Kata alhamdulillah belaka, Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita duduk dalam majlis zikir. Tak habis lagi cerita ni. Salah satu malaikat berkata, malaikat repot pada Tuhan, yaqulu malakum minal malaik fihim fulan laisa minhum. Ya Rabbi, di tengah-tengah mereka ada seorang yang datang yang bukan dari golongan mereka. Maknanya ada seorang dalam majlis ni, dia mari bukan nak mengaji, bukan mari nak berzikir, dia datang untuk suatu kepentingan. Dia mari ada sebab lain. Contohnya dia mari nak cari kawan dia ke, dia mari nak jumpa dengan ustaz atau imam. Imam duduk kuliah, dia pun duduk juga.
Mana asal mari turun rumah tadi, bukan nak pergi berzikir, bukan nak pergi belajar, nak pergi ambil borang, nak kahwin anak contohnya. Duduk situ. Malaikat kata ni, tak berzikir dia ni. Bukan mari nak mengaji pun. Lagu mana ni? Ni. Apa Tuhan jawab? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu merupakan kelompok orang yang tidak akan celaka siapapun yang ikut duduk bersama mereka. Artinya walaupun asalnya kita mari bukan kerana nak belajar, tapi kalau kita duduk dalam majlis ni, kita dapat sama dengan dia juga. Alhamdulillah. Luas ke tidak rahmat Allah Ta'ala? Sangat luas. Ini majlis ilmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz inna lillahi malaikatan sayyarah. Mana malaikat peronda mencari majlis zikri. Jadi ini kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, duduk gitu. Masa itulah anak tengok kadang-kadang masyarakat kita ni kelang kabut dia. Lepas solat, lepas maya patut kita berzikir. Berzikir tu di tempat yang kita duduk. Kita duduk di mana? Tempat kita solat, duduk situ. Ni tidak assalamualaikum kau perlu bangun selalu. Belakang ada orang masbuk pula kita langgar. Nak pergi cari tiang ke nak pergi cari dinding, buat apa? Duduk. Biar nampak kita tu tenang. Duduk dalam majlis zikir ni nampak tenang, jangan duduk kelang kabut. Jangan duduk lompat cepat sangat. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyarah fudala yatatabba'una majalis zikr. Tengok sambungnya hadis ini. Dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi, duduk meronda untuk mencari majlis-majlis zikir. Dia jalan tengok. Dan jika mereka menemukan majlis, kumpulan orang yang berzikir dalamnya, maka para malaikat itu ikut duduk bersama mereka dan membentangkan sayap-sayapnya hingga mereka memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar. Sama juga cerita tadi, cuma ada penjelasan lain sini. Apabila orang-orang yang berada di majlis itu telah beredar, mana habis dah majlis, kuliah kita sudah dah kita berzikir, maka mereka, yakni para malaikat naik ke langit dan Allah bertanya mereka. Wa huwa a'lam. Tuhan tanya bukan nak tahu, Tuhan tanya nak suruh malaikat tahu. Dari mana kamu semua ni? Jadi riwayat yang kedua ni, bila habis majlis baru naik. Allah tanya dia, dari mana kamu semua? Min aina ji'tum? Fayaqulun ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Malaikat kata, kami baru saja mengunjungi hamba-hambamu di bumi. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, yakni baca la ilaha illallah, memujimu dan meminta kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Para malaikat menjawab, mereka minta syurga kepadamu. Allah bertanya, sudahkah mereka itu melihat syurgaku? Para malaikat menjawab, tidak, tak tengok lagi ya Rabb. Allah bertanya lagi, bagaimana sekiranya mereka pernah melihatnya? Para malaikat tadi berkata, mereka juga meminta perlindungan kepadamu. Allah bertanya, mereka minta perlindungan dari apa dariku? Malaikat menjawab, dari nerakamu mereka minta perlindungan wahai Rabb. Allah bertanya lagi, sudahkah mereka melihat nerakaku? Malaikat menjawab, belum, tak pernah tengok pun ya Rabbi. Allah berkata, lalu bagaimana sekiranya mereka melihatnya? Para malaikat berkata, mereka juga meminta ampun kepadamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, bila mereka minta ampun, fayaqulur Rabb, Allah Ta'ala berfirman, qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Allahu Akbar. Allah kata apa? Aku telah mengampuni mereka. Tuhan kata ghafartu lahum, aku ampunkan mereka. Dan aku berikan apa yang mereka minta. Mereka minta apa dalam doa dia, aku beri. Dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan dariku. Maknanya kita minta jauh daripada neraka, Allah dah terima.
Akhir sekali malaikat dakwa macam tadi juga, wahai Tuhan, di antara mereka si fulan, seorang hamba yang banyak salah dan dosanya. Sesungguhnya dia hanya melintas saja di tempat itu. Dia mari kok ni tengok ada orang ramai, dia pun duduk bersama mereka. Allah berfirman, humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Aku telah mengampuninya juga. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak akan mensengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. Hadis lafaz yang kedua ni dipanggil riwayat Muslim. Hadis lafaz Muslim. Alhamdulillah para jemaah sekalian, besar ke tidak kedudukan kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir? Berasa nak duduk ke berasa tak nak duduk dah? Berasa ada semangat dah nak mengaji? Tentulah semangat kan. Macam mana tak semangat? Ini begitu besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Malaikat mari dialog dengan Allah. Allah Ta'ala bagi dua riwayat sini, ghafartu lahum asyhidu anni qad ghafartu lahum. Saksilah malaikat, aku beri keampunan orang duduk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Jadi hadis ini kadang-kadang disalah arti oleh sebahagian kita. Ada kata ni dalil kita kena duduk beripu ramai-ramai, duduk berzikir kuat-kuat. Lah. Dalilnya hadis ini diriwayat oleh para sahabat. Hadis ini diriwayat oleh para sahabat, dan tidak ada sahabat yang pagi petang duduk panggil orang beripu ramai-ramai, buat majlis-majlis halaqah berzikir ramai-ramai, lau kuat-kuat sampai bangun menari pula, lagi tidak ada. Jadi kita menunjukkan bahawa majlis zikir itu majlis halal dengan haram. Majlis zikir itu jadi majlis kita duduk dalam majlis, macam lepas salat kita berzikir subhanallah subhanallah, kita masing-masing kita baca. Jadi ikut tafsiran amalinya sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukannya, itulah dia panggil tafsir amali kepada hadis ini. Adapun orang istinbat dengan hadis ini menunjukkan kita boleh duduk ramai-ramai panggil orang ramai berzikir sampai bergepar dunia, maka tidak ada amalannya dibuat oleh para salafus salih. Itu menunjukkan bahawa kefahaman mereka kepada tafsir hadis ini itulah yang tepat, bukan apa yang ditakwilkan oleh sebahagian dari kalangan masyarakat kita. Hadis yang kedua dalam bab ini 1448, wa anhu tu an Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullahu fi man indah. Ini menarik ni tuan-tuan. Ambil pen tanda. Daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk satu kaum, la yaqudukum yazkurunallah, tidak duduk satu kaum dalam majlis menyebut nama Allah Ta'ala, yang kita panggil majlis zikir tadi. Apa jadi? Majlis ilmu. Melainkan tanda yang pertama, para malaikat menaungi mereka. Malaikat ada sekali dengan kita sini. Duduk dalam majlis ni, malaikat ada. Satu. Rahmat meliputi mereka. Rahmat Allah Ta'ala meliput. Kerana itulah orang duduk dalam majlis ilmu, para penceramah kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di mana tu? Dalam majlis ilmu. Jangan pula kita pergi tempat orang duduk yoya, duduk main benda-benda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak kena tempat. Rahmat, sukur rahmah, pasar rahmat di mana? Nih, dalam masjid, dalam majlis ilmu, majlis zikir, itu dipanggil sukur rahmah, pasar rahmat. Yang ketiga, ketenangan turun kepada mereka. Kita akan rasa tenang dalam majlis ilmu, duduk dengar orang kuliah, dengar orang baca Quran, dengar orang baca hadis, dengar orang duduk sebut nama Allah, kita akan rasa tenang. Yang keempat, Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat yang berada di sisinya. Subhanallah. Zakarahumullahu fi man indahu. Tuhan sebut nama seorang-seorang orang duduk dalam majlis ilmu. Muhammad bin Abdullah, Zainuddin Abdullah contohnya. Tuhan sebut nama dia, orang duduk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Besar ke tidak? Jadi siapa nak suruh Allah sebut nama kita banyak? Kita hidup mana?
duduk di majlis ilmu, Allah Ta'ala sebut nama. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Ada setengah riwayat Nabi kata majtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Khusus majlis tersebut di mana? Di rumah Allah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, baca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, ulang kaji Quran kecuali dapat 4 perkara ini. Ya, hadis ini lebih umum. Riwayat yang satu lagi tu majtama'a qaumun, mana kita berkumpul di masjid, baca Quran, duduk mengaji Quran, baca tafsir, baca hadis, ini dapat 4 kelebihan. Yang pentingnya hadis ini menunjukkan kepada kelebihan majlis ilmu, kelebihan majlis hilaquz zikri, majlis halal dan haram, majlis mengingati Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ketiga, ini hadis ni agak berat sikit. Tuan-tuan perhati betul-betul. Lepas pada kita dengar hadis ni, kita buatlah amal beramal dengan dia. Hadis yang ke-1449. Wa an Abi Waqid Al-Haris ibn Auf. Wa an Abi Waqid Al-Haris ibn Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu iz aqbala salasatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun. Allahu akbar. Tengok terjemahan. Abu Waqid cerita kepada kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di masjid. Nabi duduk di masjid bersama para sahabat dalam majlis ilmu, majlis zikir. Apa jadi? Tiba-tiba datang 3 orang. Dengar cerita ni, 3 orang datang, lelaki datang. 2 di antaranya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang yang satu lagi pergi berlalu. Nabi duduk dalam masjid, dalam majlis ilmu, mari 3 orang. Apa jadi? 2 duduk, 1 pergi. Tak dengar. Fawaqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Maka kedua-duanya berdiri. Jadi 2 orang tadi masuk, berdiri, tengok. Duk tengok mana tempat kosong. Salah seorangnya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka dia segera duduk di tempat itu. Tengok kosong dekat pintu, duduk. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. La. Ya, wa ammal akhar. Sementara orang yang dia duduk di tempat itu, sedang yang satu lagi duduk di belakangnya. Mana orang seorang tu tengok tempat kosong, dia masuk duduk situ. Orang yang kedua ni duduk di belakang. Sementara orang yang ketiga berlalu dalam majlis itu. Orang yang ketiga tak masuk majlis, pakai pergi. Apa jadi para jemaah? Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafar ats-tsalatsah amma ahaduhum fa'awal ila Allah fa'awahu Allah ilaih wa ammal akharu fastahya Allahu minhu wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu, muttafaqun alaih. Dengar ni, para pencinta ilmu. Hak tak cinta ilmu dia tak mari awal lagi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada bercakap tadi, dia tengok orang itu masuk, Nabi bersabda, mahukah kamu aku beritahu tentang 3 orang tadi? Mu nak dengar cerita 3 orang tadi? Lelaki yang pertama itu mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Allahu akbar. Yang pertama masuk, cari mana tempat kosong. Lagi depan kosong, dia pergi duduk situ. Lagi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana lagi dekat dengan guru yang sedang kuliah. Itu yang pertama. Dia cari tempat, maka Allah Ta'ala beri tempat kepada dia di sisi Allah. Yang kedua, seorang yang pemalu. Allahu akbar, malu nak pergi duduk depan. Duduklah mana-mana tempat kosong kat belakang-belakang ni. Apa jadi? Allah pun malu kepadanya,
nak beri pahala banyak, Tuhan malu pada dia sebab dia pemalu nak duduk dalam majlis ilmu. Tapi kalau waktu makan dia duduk depan, waktu mengaji dia duduk akhir sekali. Malu nak pergi duduk depan, takut ustaz tanyalah, takut macam-macam, takut was-was mari tu kuat. Ingat ni. Sedangkan yang ketiga orang yang berpaling, tak mau majlis ilmu, maka Allah pun berpaling daripadanya. Tuhan langsung tak tengok orang ni. Ini berat. Ini adab. Bila kita mari majlis ilmu, kita tengok di mana kosong, pergi duduk depan. Kalau boleh, mari duduk depan, penuh sini. Berebut nak duduk depan ustaz ni baru betul. Anda tengok perangai kita sini, masyarakat Melayu ni, khususnya masyarakat yang mencari tiang, masyarakat yang suka mencari perlindungan. Kalau ada tiang, dia duduk nusuk belakang tiang. Jadi dia mudah nak tidur, mudah nak buang dengan saya. Zaman moden gini, mudah nak mecek telefon. Kena ke tidak? Kena sangat. Hak betul-betul mari nak mengaji, berebut duduk depan, jarang. Tapi kalau kita mengaji di halaqah Arab, syekh-syekh kita di Masjid Nabawi ke, di Masjid Mekah, sangat seronok. Kita sama-sama pelajar ni berebut. Waktu solat tu sah penuh dah belakang kerusi tok guru. Berebut nak duduk tempat. Pasal nak duduk paling dekat sekali dengan syekh. Allahu Akbar. Nak ubah masyarakat ni agak sukar. Tapi Nabi buat bandingan ni 3 berat. Yang ni mencari tempat nak dapat ilmu dengan lebih kuat, duduk depan, maka Allah Taala beri kepada dia. Orang ni malu sikit, Tuhan kata apa, malu nak bagi pahala banyak. Yang ketiga berpaling terus tak masuk majlis, yang ni langsung tak ada kira-kira. Tak apalah. Yang pentingnya ada juga duduk walaupun jauh-jauh dalam gelap, boleh jugalah. Duduk dalam gelap hak mari nak mengaji ni. Kalau dalam gelap tempat ceramah tu lain pula. Geng lain tu duduk dalam gelap tu. Pasal jenis cerita lain pula. Habislah kita. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala halaqatin fil masjid. Kharaja Muawiyah ala halqatin fil masjid. Faqala ma ajlasakum? Qalu jalasna nazkurullah. Tengok terjemahan dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Muawiyah ni khalifah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah ni dia panggil daging manis. Daging manis bagi pihak siapa? Bagi pihak Syiah. Syiah di awal ni, mula daripada 1 Muharram sampai ke 10 Muharram ni, dia hijrah dia, zikir besar dia, apa dia? Mengutuk sahabat-sahabat. Aisyah kutuk, Abu Bakar cerca, ni dia cerca ni. Hijrah dia cerca. Sampai ke 10 Muharram, itu habis kemuncak, dia akan pukul tubuh dia. Pukul tubuh. Itu habis dah tu. Dia tu main Syiah. Jadi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu ni khalifah. Suatu hari keluar menuju ke halaqah. Halaqah ni orang duduk likur dalam masjid. Lalu dia bertanya, ma ajlasakum? Ni. Apa yang mendorong kamu semua duduk di masjid ni? Sahabat-sahabat semua. Yang kamu duduk di masjid, duduk ni, tunggu apa? Nak apa ni? Qalu jalasna nazkurullah. Mereka menjawab, kami duduk untuk mengingati Allah. Tak ada, kami duduk sini tak ada apa-apa. Yang ni duduk baca Quran, yang ni duduk zikir, baca subhanallah, yang ni baca kitab, yang ni baca hadis. Masing-masing. Apa Muawiyah kata? Beliau bertanya lagi, Allah ma ajlasakum illa zak? Demi Allah, apakah hanya itu tujuan kamu duduk di masjid ni? Tak ada lain dekat ni? Tujuan duduk masjid ni kerana ni lah? Kerana nak mengingati Allah? Dia nak pastikan. Takkan ada orang kata, dak, saya balas dengan bini tadi, nak balik malas pakai duduk masjid. Tak jadi hak tu. Nak hak duduk masjid kerana nak berzikir. Mereka menjawab, qalu ma ajlasana illa zak. Ya, tiada alasan lain yang menyebabkan kami duduk di sini selain daripada nak berzikir. Tak ada alasan dah, kerana Allah Taala. Qal ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadum bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni.
Dengar cerita dia. Beliau berkata, Muawiyah berkata, dia dah dengar sahabat ni jawab, "Dok, kami duduk di masjid kerana ni ya. Ketahuilah, aku meminta kamu bersumpah bukan kerana aku tidak percaya kepada kamu. Bukan aku nak tuduhmu ni tak betul. Tipu, tidak. Dan tidak ada seorang pun yang menyamai kedudukan di sisi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit menceritakan hadis baginda daripada aku. Aku ni tak banyak riwayat hadis, tapi aku ada hadis." Kata Muawiyah, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi." Jadi pandai Muawiyah. Muawiyah ni dia guna pendekatan dialog sebagaimana yang Nabi buat. Tengok apa Nabi buat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu sekumpulan sahabatnya. Faqala ma ajlasakum. Lalu baginda bertanya, "Wahai sahabat, apa yang mendorong kamu duduk di sini?" Nabi tengok sahabat-sahabat duduk di masjid. Nabi tanya, "Buat apa sini? Apa sebab duduk sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir, mengingati Allah, memujinya atas nikmat hidayahnya yang membawa kami kepada Islam dan memberikan Islam kepada kami." Jadi sedap jawapan sahabat ni. Sahabat kata, "Da nahmaduhu ala ma hadanil Islam wa man nabihi alaina." Qal Allah ma ajlasakum illa zak. Nabi tanya lagi, "Demi Allah, apakah hanya itu yang menyebabkan kamu duduk di sini?" Jadi Muawiyah buat tadi sama dengan Nabi buat pada sahabat. Mereka menjawab, "Wallahi ma ajlasana illa zak." Demi Allah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini melainkan nak berzikir. Apa jadi? Qal, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah yubahi bikumul malaikah." Nabi pun bagilah jawapan. Nabi mengatakan, "Ingatlah, sesungguhnya aku meminta kamu bersumpah bukan kerana aku tidak percaya kepada kamu. Tetapi Jibril datang kepadaku dan memberitahu kepadaku bahawa annallaha yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kamu di hadapan para malaikat." Allahu Akbar. Seronok tak seronok kita? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat bersumpah. Dia duduk ni kerana siapa? Kerana Allah. Bukan kerana nak tunggu kok lah ada orang mari bagi zakat di masjid ni ke, ada orang mari nak cuik bagi nasi bungkus lah. Kami duduk di masjid kerana apa? Allah. Maka Nabi kata apa? Malaikat Jibril datang beritahu kepada aku, Allah Subhanahu wa taala telah berbangga dengan kamu kepada para malaikat. Wahai malaikat, tengok hamba-hambaku sedang berzikir duduk dalam masjid. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Inilah para jemaah sekalian, beberapa hadis yang menggalakkan kita duduk dalam adalah halaquz zikri, di dalam majlis ilmu, majlis zikir. Jadi majlis zikir di sini kita ambil daripada apa yang dihuraikan oleh ulama-ulama salafus salih, bahawa bukan kita panggil orang enggak, kita pakai seorang jadi tekong, ketua, hak lain-lain pakai ikut belakang. Itu tidak berlaku di zaman para sahabat radhiyallahu anhum wa ardah. Maka kita juga mengatakan kepahaman kita biarlah selaras dengan apa yang mereka faham dan apa yang mereka buat. Itu perbincangan kita dalam bab kelebihan zikir. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam perbincangan dalam bab yang seterusnya, babu az-zikri 'inda as-sabahi wal masa', zikir pagi dan petang. Dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.